belakang kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah ini dinamakan sempena bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Al-Abbas. Kerajaan Abbasiyah ini ditubuhkan bertujuan untuk merealisasikan idea keturunan Bani Hashim yang beranggapan ciri-ciri pemerintahan hanya layak disandang oleh keturunan mereka. Yang ketiga, kerajaan Abbasiyah ini diasaskan oleh Al-Abbas Abdullah As-Saffah yang dikenali sebagai As-Saffah. Yang keempat, kerajaan Abbasiyah ini diperintah oleh 37 orang khalifah dalam tempoh lebih 5 kurun iaitu bermula pada tahun 132 Hijrah bersamaan dengan 750 Masihi sehingga 650 Hijrah bersamaan dengan 128 Masihi. Kerajaan Abbasiyah ini merupakan pusat pentadbiran yang terletak di Baghdad. Sejarah tamadun Islam bermula sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas baginda wafat, penyebaran Islam diteruskan oleh Khulafa Ar-Rasyidin, Bani Umayyah dan Abbasiyah. Zaman kerajaan Abbasiyah adalah zaman kemunculan bagi kegemilangan tamadun Islam kerana mencapai kerajaan dalam pelbagai bidang. Struktur kerajaan Abbasiyah. Struktur kerajaan Abbasiyah ini diadaptasikan daripada sistem pemerintahan kerajaan Parsi kerana banyak orang Parsi yang menjawat jawatan penting dalam pentadbiran seperti Al-Khalifah yang memegang jawatan sebagai ketua negara yang bertindak sebagai pemimpin tertinggi dalam wilayah Islam. Yang kedua, Al-Wazir, iaitu ketua pentadbir yang dibantu oleh menteri-menteri dan jabatan-jabatan kerajaan. Dan yang ketiga, Ad-Dawawin, iaitu jabatan-jabatan kerajaan yang terletak di bawah pengawasan Al-Kuttab. Khalifah dan sumbangan. Abu Al-Abbas Abdul As-Saffah, pengasas kerajaan, menghapuskan pemberontakan. Al-Mansur, memperbaiki sistem cukai, menjadikan Baghdad sebagai ibu kota dan membangunkannya, menyediakan pasar. Yang seterusnya, Harun Ar-Rasyid. Ianya berfungsi untuk menubuhkan jawatan ketua hakim iaitu Qadi Al-Qudhah. Yang kedua, menggiatkan usaha penterjemahan pelbagai bidang ilmu. Yang ketiga, menyediakan beasiswa kepada pelajar cemerlang. Dan yang terakhir sekali, Al-Ma'mum, iaitu menggiatkan usaha penterjemahan pelbagai bidang ilmu dan menyediakan beasiswa kepada pelajar cemerlang. Faktor penyebaran Islam. 1. Faktor dalaman. Keinginan pada penduduk setempat yang tertarik dengan Islam. Dasar kerajaan Abbasiyah yang menyamarkan kedudukan bangsa Arab dan bukan Arab. Kedudukan Baghdad yang menjadi tumpuan dalam bidang keilmuan dan perdagangan antarabangsa. 2. Faktor luaran. Pembukaan wilayah baru. Hubungan diplomatik antara kerajaan Abbasiyah dengan negara-negara luar. Usaha para pedagang Islam didakwa meneruskan aktiviti perdagangan mereka. Yang seterusnya berkaitan dengan kesan penyebaran Islam. Kesan penyebaran Islam ini terbahagi kepada 4 faktor. Yang pertama, akidah. Akidah berubah daripada penyembahan berhala, majusi, lembu, saibah kepada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menjadi tempat ibadah dan pusat dakwah. Kesan yang kedua adalah daripada sistem kemasyarakatan yang merupakan penghapuskan kepada penghambaan dan penindasan. Dan yang kedua, Islam mengemukakan konsep keadilan sosial tanpa mengira bangsa atau warna kulit. 3. Kebudayaan. Budaya asal mereka juga tidak bertentangan dengan Islam terus diamalkan. Islam yang dianuti oleh pelbagai bangsa dan budaya ini telah membentuk budaya Islam yang membentuk sejagat. 4. Penyebaran pengetahuan. Pelbagai bidang ilmu yang baru diterokai kerana Islam mewujudkan pelbagai ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Para sarana yang disediakan oleh kerajaan mendorong kepada penerokaan ilmu baru. Kemudian diikuti dengan semangat jihad umat Islam pada zaman kerajaan Abbasiyah. Mereka memperluaskan skop jihad yang mencukupi jihad di medan perang dan jihad dalam bidang ilmu pengetahuan untuk meneroka bidang-bidang baru. Yang kedua, umat Islam telah berjaya meletakkan tamadun Islam hingga ke tahap yang lebih agung berbanding tamadun Rom dan Parsi. Kaedah mengistibat hukum dari dalil taksili. 1. Berpegang dengan zahir nas, lafaz tanpa
membuka ruang luas untuk menggunakan al-ra'i kecuali apabila tidak menemui hadis athar untuk dijadikan sandaran. Kedua, ketika istibat pecahan, ahli hadis banyak berpegang dan menghukum perpaduan hadis athar biarpun tidak mencapai taraf masyhur. Isi yang terakhir adalah berkaitan dengan kaedah istinbat ar-ra'yi. Yang pertama, tidak akan mempraktikkan sesuatu nas melainkan setelah mengkaji mengenai ilah hukum, logik dan makna sesuatu lafaz nas. Merealisasikannya dalam semua keadaan dan diselaraskan dengan nas, tujuan, syarak atau matlamat syarak. Yang kedua, menolak hadis yang tidak sampai ke tahap masyhur, bahkan mendahulukan al-qiyas. Ekoran muncul pencipta hadis palsu di Iraq pada waktu itu. Justeru itu, mereka mengenakan syarat ketat untuk menerima hadis dan diriwayatkan oleh perawi tunggal atau hadis yang tidak sampai ke tahap masyhur.